Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita masih lagi berada dalam bab 3 yaitu zaman prasejarah. Oke, tetapi untuk hari ini kita akan masuk dalam subtopik yang seterusnya yaitu berkaitan dengan kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Jadi dalam bab ini apa yang akan kamu belajar? Apa yang berlaku pada zaman prasejarah, apa aspek yang berlaku sama ada dari segi kehidupan mereka, peralatan yang mereka gunakan. Oke, dia memberi satu kesinambungan, memberi satu talian ataupun urutan kepada kemajuan kehidupan manusia pada hari ini. Oke, jadi kita akan tengok ya. Oke, ada beberapa kesinambungan yang berlaku. Oke, yang pertama kita tengok dari aspek aktiviti pertanian. Dan kamu pun telah belajar bahwa manusia pada zaman prasejarah dahulu, aktiviti yang mereka jalankan adalah aktiviti pertanian yang dijalankan semenjak zaman Neolitik lagi. Contohnya mereka menanam padi, menanam gandum, menanam barley, menanam sayur-sayuran yang merupakan sumber makanan dan membolehkan mereka hidup menetap dan menjadi pekerjaan yang penting sehingga hari ini. Oke, dan aktiviti pertanian dahulu adalah bersifat sara diri. Apa maksudnya sara diri? Mereka tanam, mereka akan guna kembali apa yang mereka tanam. Tetapi sekarang aktiviti pertanian ini adalah bersifat komersial. Maksudnya, aktiviti pertanian pada masa sekarang dibuat dalam kuantiti yang lebih besar, di mana hasil daripada aktiviti pertanian itu akan dikomersialkan ataupun akan dijual ataupun dipasarkan kepada orang lain. Oke, itu perbezaan pertanian dulu dengan sekarang. Dan pertanian besar-besaran dengan menggunakan peralatan modern. Kalau dulu mereka tidak ada menggunakan peralatan modern, mereka hanya menggunakan tenaga manusia. Tetapi sekarang ada macam-macam peralatan modern yang boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti pertanian. Itu yang pertama. Oke, yang kedua dari aspek memburu binatang. Oke, memburu binatang ini adalah aktiviti paling tua yang diamalkan untuk mendapatkan sumber makanan. Zaman prasejarah, aktiviti memburu menggunakan peralatan yang diperbuat daripada batu, tulang haiwan, kayu gangsa dan juga besi, tombak dan panah digunakan. Oke, ini pada zaman prasejarah. Tetapi sekarang pun ada juga aktiviti memburu binatang, tetapi aktiviti pemburuan itu menjadi satu hobi dengan menggunakan senjata yang lebih canggih. Dan kalau mereka mau melakukan aktiviti pemburuan secara oke, maksudnya tidak melanggar undang-undang, mereka perlu mendapatkan lesen. Oke, lesen daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan juga Taman Negara, ataupun perhilitan. Oke, jadi itu perbezaan aktiviti memburu binatang. Maksudnya di sini aktiviti-aktiviti ini sudah berlaku daripada zaman prasejarah. Cuma cara aktiviti-aktiviti itu dilakukan adalah berbeza. Ya, boleh paham ya? Kita tengok yang ketiga. Aktiviti menternak binatang. Oke, menternak binatang. Di mana aktiviti ini berlaku sejak zaman Neolitik lagi. Manusia telah mempunyai kemahiran menternak binatang yang membolehkan mereka mendapatkan sumber makanan secara berterusan. Sekarang pun ada juga aktiviti penternakan, tetapi dijalankan secara komersial. Oke, dijalankan secara besar-besaran untuk dijual kepada orang lain ataupun pedagang-pedagang ataupun negara-negara luar bagi menampung keperluan daging dan juga tenusu sesebuah negara. Oke, maksudnya mereka menternak binatang bukan untuk sara diri mereka sahaja, tetapi juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan kepada mereka. Oke, ini baru 3. Kita tengok yang keempat dari aspek peralatan. Oke, ini peralatan
Ialah dulu-dulu macam yang kamu sudah belajar pada awal bab, mereka hanya menggunakan batu, mereka hanya menggunakan tulang haiwan untuk memotong ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti kehidupan harian mereka. Jadi kita tengok ya. Zaman prasejarah, peralatan diperbuat daripada batu, kayu, dan tulang haiwan yang digunakan untuk pelbagai kegunaan. Dan peningkatan pengetahuan manusia tentang campuran logam, acuan, dan suhu pembakaran telah membolehkan peralatan gangsa dan juga besi dicipta, yaitu berlaku semasa zaman logam. Peralatan gangsa dan besi merupakan hasil ciptaan inovasi yang banyak membantu manusia sehingga ke hari ini. Contohnya, mereka mencipta pedang, parang, cangkul, keris, dan juga kapak. Oke, dulu-dulu tidak ada nih kan? Oke, kamu belajar dulu-dulu tidak ada pedang, tidak ada parang, mereka hanya menggunakan nih di atas nih, batu, kayu kan? Oke, jadi peralatan zaman modern berubah apabila mesin dan juga jentera digunakan, dan aktiviti memotong dan menghiris daging tidak lagi menggunakan batu atau besi, tetapi menggunakan mesin, terutama bagi aktiviti komersial. Oke, jadi maksudnya di sini inilah maksudnya kesinambungan. Kesinambungan maksudnya apabila manusia semakin pandai, semakin bijak, oke, mereka boleh menghasilkan sesuatu itu menjadi lebih baik. Oke, dan yang kelima adalah pembuatan tembikar. Oke, dulu zaman prasejarah dorang buat juga tembikar. Sekarang pun pembuatan tembikar itu menjadi lebih luas. Oke, kita tengok ya. Zaman prasejarah, pengetahuan dan kemahiran membuat tembikar untuk dijadikan peralatan memasak dan bekas makanan. Dan tembikar juga digunakan dalam aktiviti-aktiviti ritual ataupun aktiviti-aktiviti keagamaan mereka. Tetapi sekarang pembuatan tembikar terus kekal sehingga hari ini dan menjadi industri yang penting, dan pembuatan labu sayong yang merupakan industri penting di Kuala Kangsar, Perak. Jadi maksudnya tembikar ini bukan hanya sebagai untuk aktiviti peralatan memasak sudah, tapi sekarang tembikar ini boleh dijadikan sebagai perhiasan rumah. Oke, sekarang kita tengok kepada yang keempat, yaitu Idofag. Oke, apakah yang dimaksudkan dengan Idofag? Oke, Idofag ialah tinggalan manusia. Oke, apa-apa saja tinggalan manusia yang berkaitan dengan ideologi dan juga kepercayaan. Oke, yang berkaitan dengan kepercayaan lah ataupun ritual mereka. Oke, manusia pada zaman prasejarah, menganggap bahwa mereka sangat menghormati mayat, dan pelbagai kaedah pengebumian mayat dilakukan dan pelbagai peralatan akan digunakan. Oke, contohnya di Gua Cah, Kelantan, kepala mayat diletakkan di atas bantal batu. Maksudnya batu itu sebagai bantal. Mayat juga disertakan dengan bahan makanan dan terdapat ritual yang menampakkan kedudukan istimewa seseorang. Contohnya pula di Sabah, terdapat setengah masyarakat yang memasukkan mayat dalam keranda kayu dan disimpan dalam gua batu kapur. Dan sehingga sekarang penghormatan mayat masih diamalkan mengikut agama masing-masing. Maksudnya di sini apa yang mereka jalankan dulu pada zaman prasejarah kita pun masih lagi amalkan, tetapi mengikut kepercayaan dan juga agama masing-masing. Oke, kalau benda itu masih boleh dilakukan, akan diteruskan, tetapi kalau dia bertentangan dengan agama, dia tidak akan dijalankan. Oke, dan last sekali, kesinambungan seterusnya adalah monumen dan seni bina. Sejak zaman Neolitik, manusia mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk membina monumen dan binaan yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Dan binaan ini sebahagiannya masih kekal sebagai warisan sejarah untuk generasi hari ini dan juga akan datang. Dan zaman moden, kemampuan manusia membina binaan terus meningkat seperti KLCC, bangunan-bangunan yang megah di Kuala Lumpur, itu adalah salah satu contoh. Jadi maksudnya di sini, apa maksud tajuk untuk hari ini berkaitan dengan kesinambungan zaman prasejarah itu, dia memberi pengetahuan, manusia semakin bijak dalam mencipta sesuatu yang lebih baik. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you.